بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق وكلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ke hadirat Allah yang masih lagi memberikan kita nikmat hidup pada hari ini serta diberi taufik oleh Allah untuk menunaikan kewajipan dan dijauhkan daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan antum semua, kalian semua berada di dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Bersama-sama kita memperbetulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita segala kelebihan yang Allah janjikan terhadap mereka-mereka yang hadir mengikuti majlis ilmu, mengikuti majlis zikir. Moga dibukakan pintu ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik untuk beramal dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Risalah Tauhid muka surat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Wajib kita percaya dan beriktikad, setiap muslimin laki-laki ataupun perempuan wajib percaya dengan makna wajib meyakini di dalam hati dengan kepercayaan yang jazam, yakin serta jazam yang putus. Jangan ada keraguan, maksudnya jangan sekali-kali meragui, mempertikaikan. Wajib membenarkan di dalam hati meskipun perkara ini tidak boleh dilihat oleh mata kasar kita. Kerana perkara ini termasuk di dalam kepercayaan kita kepada hari kiamat. Kepercayaan kita kepada hari kiamat, iaitu mana sesungguhnya wajib percaya dan beriktikad, membenarkan di dalam hati sesungguhnya mayat itu, sesungguhnya mayat itu, yakni orang yang dah meninggal dunia, yang dipanggil jenazah ataupun mayat. Kalau dalam kitab Melayu lama dipanggil bangkai. Jadi bangkai gitu ni, mati jadi bangkai. Jadi bangkai di tubuh badan kita ni, jadi bangkai. Secantik apa pun, sesegak mana, sesempurna mana pun, jadi bangkai.
tak ada kelebihan, tak ada kemuliaan, tak ada apa yang nak dibanggakan. Tak ada apa yang nak dibanggakan dengan paras rupa yang cantik, yang lawa, yang handsome, yang segak. Sebab semuanya akan bertukar jadi bangkai, jadi mayat, jadi jenazah. Itu di antara ujian Allah Ta'ala dengan kejadian. Kejadian kita ni di antara ujian. Adakah kita sombong dengan kejadian ataupun tubuh badan kita yang sempurna? Sesungguhnya mayat itu apabila diletakkan ke dalam kubur, cerita kubur ni pada adat, tilik kepada adat kebiasaan, siapa yang mati mesti kena hantar kubur. Kebiasaan lah. Jarang kalau orang kampung ni mati kita biarkan sampai busuk kat atas rumah tu. Pada adatnya, kebiasaannya, mana-mana yang mati akan ditajhizkan, diuruskan. Tapi tidak mustahil ada mayat-mayat yang tidak ditajhizkan. Barangkali manusia tidak menjumpai mayat kita, ataupun mati dalam kebakaran contohnya, hancur gentung, habis hancur. Kata masuk kubur ni pada adat kebiasaan lah. Sebab apa nak kena tanam dalam kubur? Sebab takut nanti menyakiti orang yang hidup. Kerana bangkai kita manusia ni terlalu busuk bau dia. Tak sama. Ada pun bangkai orang yang murtad. Bangkai orang murtad tidak dimuliakan. Bangkai orang yang mati dalam keadaan murtad tidak dimuliakan. Bangkai orang murtad lebih jijik daripada bangkai anjing dan babi lagi. Jadi pada hukum syaraknya, kalau orang mati murtad, bangkai dia tu boleh kita biarkan busuk macam tu, tak berdosa, tak diuruskan bangkai dia tu, tidak berdosa orang yang hidup. Orang murtad dia mati, kita dengar dia mati, biarkan dia busuk bergulat macam tu, tak apa. Tapi oleh kerana menyakiti tu tadi bau tu, kenalah tanam juga. Kenalah tanam juga bangkai mati murtad tu. Tanam kat mana? Tanam selain tanah perkuburan orang Islam. Haram ditanam di dalam tanah wakaf. Kerana tanah wakaf itu milik orang Islam, orang mukmin. Orang murtad haram ditanam di tanah perkuburan orang Islam. Dan tu nak tanam kat mana? Tanamlah kat tepi-tepi sungai ke, kat bawah-bawah pokok buluh. Dan kalau nak kerak-kerak bagi binatang dekat zoo makan, boleh tak? Hukumnya boleh. Tu hinanya bangkai orang murtad ni, jijik sangat. Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah pelihara diri kita, anak bini kita, keturunan kita daripada jatuh murtad. Amin ya rabbal alamin. Hina sangat orang murtad ni. Mudah-mudahan Allah bagi taufik lah orang-orang yang murtad, mudah-mudahan diberi hidayah kembali kepada Islam, bertaubat kembali kepada Islam. Maka dikembalikan rohnya. Jadi bila kita dah mati besok, bila mayat kita, bangkai kita tu dah diletakkan dalam lubang kubur, dalam sekian-sekian, dalam lubang kubur tu kena dalam lah. Kalau lingkat, kalau dengkil nanti maknanya digali oleh binatang.
nanti mayatnya, bangkainya akan dimakan oleh binatang, anjing ke apa ke. Sebab tu kena gali dalam lubang kubur. Satunya nak menghilangkan bau supaya baunya tak naik ke atas. Yang kedua ni supaya tidak digali semula oleh binatang buas. Bangkai murtad boleh humban mana-mana, boleh nak buang kat tempat buang sampah boleh, biar dia busuk situ, berulat situ, tak apa, tak dosa, sebab tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Orang kafir murtad ni lebih keji daripada kafir asli lagi. Orang kafir asli lebih mulia nak bandingkan dengan orang kafir murtad. Maka dikembalikan rohnya kepada jasadnya sekira-kira faham ia mayat akan pertanyaan. Makna roh kita ni besok akan dikembalikan balik. Bila kita dah kena tanam dalam kubur tu, ataupun tidak dikuburkan, contoh mayat-mayat orang yang tak dijumpai, mati lemah, mati kebakaran, mati tak tahu mana-mana, mati dalam hutan, apa benda tak jumpa mayat dia, tetap akan disoal oleh malaikat. Tetap akan disoal oleh malaikat meskipun mayatnya tidak dibawa ke kubur. Jadi bila dah mati, sampai suatu ketika Allah Ta'ala akan mengembalikan rohnya, masuk balik dalam jasad kita tu, ataupun rohnya akan disoal sekira-kira faham ia. Sekira-kira dia boleh faham, dia boleh dengar apa yang nak disoal oleh malaikat. Akan pertanyaan, sekira-kira ia orang mati tadi akan faham pertanyaan dan soalan, dan boleh dapat menjawabnya pertanyaan dan soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Setelah itu didatangkan Tuhan, yakni didatangkan oleh Allah Ta'ala akan dua malaikat yang Allah tugaskan untuk bertanya soal siasat, soal selidik, yang bernama malaikat Munkar dan Nakir. Ini di antara nama malaikat yang mesti kita kena tahu. Mesti kita kena tahu namanya. Daripada 10 nama malaikat, 10 jenis malaikat tu, ni di antaranya malaikat Munkar dan Nakir yang Allah tugaskan dia untuk menyoal mana-mana orang yang mati, bertanya dan soal-soal akan mayat itu. Apa yang nak disoal oleh malaikat ni? Apa di antara soalan dia? Makna maklumat, soalan-soalan yang ataupun peperiksaan di dalam kubur kita besok dah bocor. Soalan dah bocor dah. Bertuahlah kita. Kalau kita ambil tahu, ambil peduli, ulang kaji, ambil faham, kerana soalan dalam kubur ni dah pun bocor. Kita dah tahu dah apa di antara soalan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ni besok, iaitu dari hal Tuhannya. Tanya tentang Tuhan. Hanya orang yang mengenal Tuhan sahaja yang boleh menjawab persoalan ni. Hanya mereka-mereka yang mengenal Tuhannya sahaja akan boleh menjawab soalan, siapa Tuhan kamu? Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, tak dapat jawab. Maka kita yang masih hidup ni, belajarlah ilmu yang membawa kita kepada pengenalan terhadap Tuhan tu, supaya kita kenal siapa Tuhan, apa sifat-sifat Tuhan, apa sifat yang bukan sifat Tuhan,
apa sifat yang harus bagi Tuhan. Bukan sekadar mengetahui Tuhan itu namanya Allah, namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sedangkan sifat-sifat yang layak dan yang tak layak bagi dia kita tak tahu, tak kenal Tuhan. Apa maksud mengenal Tuhan? Mengetahui serta beriktikad sungguh-sungguh di dalam hati sifat yang wajib bagi Tuhan. Apakah sifat yang mesti ada pada Tuhan? Apa dia? Ulama dah siap dah. Ulama dah siap ambil dah daripada Al-Quran, daripada hadis. Ulama dah siap dah, kutip dah, tolong galikan untuk kita sifat-sifat ketuhanan yang wajib, yang tak dapat tidak kita mesti kena tahu secara tafsil beserta dengan dalil-dalil je. Ulama dah siapkan, letak dalam kitab, letak dalam buku, letak dalam kitab, letak dalam buku supaya kita belajar. Dalam ilmu tauhid lah, dalam kitab tauhid lah, dalam kitab akidah. Nak kenal Tuhan, kenalah ngaji kitab akidah supaya dapat kita membezakan Tuhan dengan yang bukan Tuhan, supaya tidak berlaku perkara-perkara syirik dalam diri kita. Kalau kita tak kenal Tuhan, nanti barangkali kita akan terkeliru, kita akan tersilap, kita akan tersalah meletakkan kefahaman tentang Tuhan. Kita letakkan sifat-sifat kekurangan pada Tuhan, atau kita nafikan sifat ketuhanan. Boleh jadi bila kita tak tahu, bila kita tak faham, barangkali ada sifat Tuhan yang kita nafikan, barangkali ada sifat yang bukan sifat Tuhan kita isbatkan pada Tuhan. Sebab tu disuruh belajar supaya boleh beza. Oh, yang ni sifat makhluk ni, tak boleh letak pada Tuhan ni. Oh, yang ni sifat Tuhan ni, tak boleh nak dinafikan. Tu tujuan bila kita belajar, kita boleh beza. Kalau kita tak belajar, kita tak boleh nak bezakan. Nanti kan sifat Tuhan kita nafikan, kita buang, sifat makhluk kita letak pada Tuhan pula dah. Itulah di antara nanti yang menyebabkan rosaknya akidah, rosaknya iman seseorang terhadap Tuhan. Kemudian bukan sekadar tu, bukan sekadar mengetahui, memahami sifat Tuhan yang wajib, yang mustahil, yang harus, bahkan kena usaha amalkan apa yang kita dah faham tentang Tuhan supaya dapat kita serapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti mana para nabi, para rasul, para wali-waliullah yang mengenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal, sehingga mereka menjadi hamba yang takut sangat-sangat dengan Allah tu, gerun sangat-sangat dengan Allah tu, malu sangat-sangat dengan Allah tu. Sebab apa? Mengenal tu tadi. Kata Imam Ghazali, sifat takut dalam diri kita, sifat malu dalam diri kita terhadap Allah itu kembali kepada sejauh mana, sedalam mana, setinggi mana pengenalan kita terhadap Tuhan tu. Makin dalam pengetahuannya, makin banyak kefahamannya tentang Tuhan, maka itulah yang akan mempengaruhi sifat takutnya pada Allah, malunya pada Allah, merasakan kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala dalam diri dia, yang menjadikan dia hamba yang taat kepada Allah zahir dan batin pada setiap waktu. Kalau dia buat dosa, cepat-cepat dia taubat kepada Allah sebab takut. Tahu, tengok macam para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat tu semua orang yang takut kepada Tuhan. Sahabat semua orang yang adil. Sebab itu apabila sahabat-sahabat terjatuh ke dalam perkara maksiat, segera mereka bertaubat kepada Allah. Dia tak simpan lama macam kita. Kita buat dosa, kita simpan dulu. Kita biarkan 2-3 hari, kadang-kadang bertahun kita biarkan. Sebab kita tak takut Tuhan. Takut tu tak seperti takut persahabat tu. Kita peramkan dosa tu.
Peram tu nak puaskan hati. Lepas tu barulah bertaubat. Pun mujur kalau taubat. Silap-silap kita lupakan begitu saja. Lupakan begitu saja dosa-dosa kita. Na'udzubillah, bukan minta ampun. Hari ni buat dosa dah, hari ni derhaka dah mak bapak kita, derhaka dengan suami kita. Derhaka dah dengan Tuhan kita, biar lama lupa dah dosa tu. Dia tetap Allah tak lupa dosa kita tu. Meskipun kita lupa, Allah tak lupa dosa yang kita buat tu. Sebab tu sahabat bila dia terjatuh dalam dosa, cepat serta merta taubat kepada Allah. Taubat sungguh-sungguh makna. Itulah tanda-tanda mereka takut kepada Allah. Takut. Buat silap cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat minta maaf kepada Allah, taubat kepada Allah. Takut Allah benci, takut Allah bagi dosa, takut nanti mati tak sempat taubat, takut sebab azab Allah Taala tu dahsyat. Tu orang yang hebat. Sebab apa dia jadi macam tu? Takut di dalam hati terhadap Allah tu lebih tinggi nak bandingkan dengan kita ni. Kita ni tahu dah, kalau dah belajar tauhid ni tahu dah sifat Tuhan tu begini begitu. Kalau Allah menzahirkan lemah lembut kasih sayangnya bagaimana, kalau Allah Taala menzahirkan kekerasan dia bagaimana, tahu dah. Tapi tidak memberi kesan pun pada ketakwaan kita, sehingga kita seronok aja buat dosa tak ada rasa berdosa, buat dosa tak ada rasa bersalah pun, tak ada rasa takut pun. Tu sahabat. Jadi kena kenal Tuhan, sebab di antara soalan yang ada dalam kubur besok akan ditanya tentang Tuhan. Macam mana kita nak jawab kalau kita tak kenal Tuhan tu siapa? Macam mana kita nak jawab dalam kubur besok kalau Tuhan tu kita tak kenal? Kenal ni bukan makna tahu nama. Kenal dah Tuhan siapa? Allah. Dah kenal dah ke? Belum lagi. Tu tahu nama baru. Tahu nama tu tak kenal, tu baru kenal nama, sifat dia macam mana. Kena ambil tahu sifat Tuhan bagaimana. Dengan sendiri amalannya nanti yang akan tolong menjawab. Kalau dia kenal Tuhan, dengan sendiri nanti dia akan menjawab. Dia akan jawab, Allah lah Tuhan aku. Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Tu kalau dikenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan tak boleh jawab. Biarlah kita duk menghafal daripada sekarang. Kemudian soal tentang nabinya. Soalan yang seterusnya yang akan ditanya oleh malaikat, soalan tentang nabi. Kenal tak nabi? Siapa nabi? Apa nama dia? Apa keturunan dia? Apa sifat-sifat yang mesti ada pada dia sebagai nabi, apa dia? Kemudian ada tak kita dengar cakap dia? Adakah kita percaya apa yang dia bawa? Adakah kita terima, percaya, menjunjung apa yang dibawa oleh Nabi tadi? Ataupun sekadar dengar, sekadar tahu, tapi kita membiarkan, kita tidak mengamalkan, ataupun tidak ada keinginan nak mengamalkan, tak ambil peduli pun, tak peduli, ambil peduli pun dengan apa yang dibawa oleh Nabi tadi. Kemudian ditanya lagi tentang agamanya. Soalan tentang agama pula. Agama, apa agama? Islam. Betul ke? Betul ke Islam? Betul ke Islam? Dah atas dunia betul ke Islam? Ke di lidah saja berolok-olok syahadah, padahal hatinya mempertikaikan meragui Islam tu? Dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadilah dia Islam pada zahir. Adapun pada hakikat betul ke dia orang Islam? Tu tengok hatinya percaya ke tidak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke hatinya terima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu? Agama, apa maksud agama? Agama ni maknanya undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah ke atas diri kita.
Awal kita dulu bagi tahu dah, agama itu bermaksud undang-undang Allah. Undang-undang yang datang daripada Allah, itulah yang ada dalam Quran tu, yang ada dalam hadis tu. Itulah dia agama, undang-undang Allah yang dibawa oleh Nabi kemudian menyebarkan kepada umat. Itulah dia agama Islam. Maka nanti akan ditanya, apa agama kamu? Nak mengaku Islam. Kalau dia beramal dengan Islam, kalau dia terima sepenuh hati dengan Islam, kalau dia percaya Islam itulah agama yang terbaik, yang paling benar, yang paling diterima oleh Allah. Kalau dah tak dapatlah nak jawab, tak boleh nak jawab Islam agamaku, tak boleh nak jawablah Islam tu agamaku. Macam mana nak jawab? Dalam hatinya pun ragu dengan Islam, hatinya pun nampak agama lain lebih baik daripada Islam. Dia merasa malang jadi orang Islam. Na'udzubillah min zalik. Nak murtad takut. Nak murtad takut, tapi dalam dia merasa agama Hindu tu lagi baik. Kalau jadi Buddha lagi bagus. Kalau jadi Kristian lagi bagus. Macam menyesal duduk dalam agama Islam ni, susah now. Ni tak boleh, itu tak boleh, ni tak boleh. Murtad dah tu kalau macam tu. Orang yang dalam hatinya macam tu murtad dah, kafir dah. Cuma Allah je lah yang tahu dia tu dah jadi kafir dah. Sebab dia tak isytiharkan dalam hati dia. Agama Kristian tu lagi bagus lah. Susah duduk dalam Islam ni. Murtad dah tu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jagalah hati kita. Hati kita ni bolak balik. Kalau Allah tak jaga hati kita, habis terlungkup, habis. Payah agama Islam. Banyak yang tak boleh daripada boleh. Kemudian ikutannya akan ditanya, siapa ikutan kita? Atas dunia ikut siapa? Atas dunia contohi siapa? Atas dunia jadikan siapa idola? Dan dari hal kewajipannya yang diperintah oleh Tuhan, apa yang Allah wajibkan atas kita, akan ditanya. Sembahyang, puasa, zakat, wajib, perkara wajib. Akan ditanyalah mayat dalam kubur tadi tu. Tak ada orang tolong jawab. Tak ada orang tolong jawab, tak ada kawan teman nak tolong jawabkan. Ke guru-guru kita ke ikut jawab, tolong jawab, tak ada. Kita lah pandai-pandai lah. Kalau betul amalnya, jangan risau. Kalau betul amalannya atas dunia ni, dengan sendiri nanti dia akan dapat jawab. Kalau amalannya salah, tak betul, tak boleh jawab. Tak boleh, nak buat macam mana pun tak boleh jawab. Makna apa pun kembali kepada amalan kita atas dunia ni. Kalau betul amalannya, sah amalannya, lulus amalannya, dalam kubur besok boleh jawab. Sebab yang jawab tu amal. Yang jawab tu besok amalan kita. Jadi kita atas dunia ni, yang hidup ni, kenalah berusaha bersungguh-sungguh mengaji, belajar agama, fahamkan baik-baik, fahamkan betul-betul, amalkan. Tak boleh usaha lagi, tak boleh usaha lagi, minta doa, minta tolong dengan Allah bagi taufik. Begitulah tugas kita, itulah kerja kita. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang usaha tinggalkan, bersihkan zahir dan batin, taat zahir dan batin. Itu urusan kita. Banyak urusan kita ni. Itu urusan kita sebagai hamba, iaitu mana? Beribadat, mengabdikan diri. Itu tugasan kita. Jangan sekali-kali mempertikaikan urusan Allah. Itu bukan kerja kita. Kerja kita beribadat. Itu kerja kita. Baiki semayang, baiki hati, baiki lidah, baiki mata, baiki jari, baiki perut. Tu kerja kita lah tu. Banyak kerja kita ni. Kesempatan tak tahulah berapa hari tinggal. Umur tak tahu lagi berapa hari tinggal ni. Kerja banyak tak selesai. Mata jahat lagi.
Mata kita jahat lagi, telinga jahat lagi, lidah jahat lagi, jari jahat lagi, hati jahat lagi. Sempat ke tidak agak-agak ni? Mengaji malas pula, dan mengaji tak beramal pula, beramal tak ikhlas pula. Hari ni beramal, besok cerita dengan orang pula, habis. Malam ni beramal mati-mati, besok mengumpat pula. Allahu Akbar. Apa yang tinggal? Apalah yang tinggal? Jadi urusan kita banyak. Baik kita sibuk kan, baiki diri kita. Kalau andai kata ada ternampak terdengar orang lain duk buat dosa maksiat, doakan mereka jadi orang baik. Tu tugas kita. Kerja kita lagi banyak. Kita tak sabar. Kesabaran kita masih nipis sangat-sangat. Sabar nak buat taat, sabar nak meninggalkan maksiat, sabar atas dugaan ujian. Tipis, gagal lagi. Yang Allah suruh tak buat semua, kalau buat pun salah, kalau betul pun tak ikhlas. Kalau ikhlas pun besok cerita dengan orang pula. Habislah. Apa yang tinggal? Cuma perasan aja kita perasan hari-hari, perasan soleh, perasan solehah, perasan orang lain jahat, perasan orang lain tak betul. Kiranya mayat mana tadi diperintahkan oleh Tuhan supaya ditunaikan. Sebab tu kita kena belajar agama supaya kita tahu apa benda yang Allah wajibkan tadi kita. Selain daripada semayang. Semayang tu masyhur dah, semua orang tahu. Selain daripada semayang, apa benda lagi yang Allah wajibkan tadi kita? Puasa, itu maklumlah, semua orang tahu. Zakat, haji, umrah itu biasa, tu semua orang maklum tahu dah. Selain daripada tu, apa lagi yang Allah wajibkan ke atas diri kita? Yakni yang Allah tuntut ke atas diri kita mesti kena buat. Apa dia? Belajar, baru kita tahu. Mendidik anak bini dengan agama wajib rupanya. Ingatkan wajib bagi makan, minum, bagi rumah, bagi pakai je. Rupanya aku wajib ajar dia orang agama rupanya. Baru tahu wajib juga. Maknanya kalau aku tak buat dosa. Besok Allah tanya tanggungjawab kita suami. Dah ajar belum anak bini agama? Macam mana kita nak jawab? Semayang, lepaslah lah. Contohnya kalau semayang tu, kalau hidupnya semayang, semayangnya betul, lepaslah. Kalau tanya tentang semayang, lepas. Kalau tanya tentang Tuhan tadi contohnya, lepas. Tanya pula tentang kewajipan lain, contoh, ada tak mengajar anak bini fardu ain? Macam mana kita nak jawab? Kalau buat dapat dah. Kalau buat dapat dah jawab. Kalau tak buat tak dapat jawab. Sebab tu kita kena bertindak sekarang ni. Suami-suami tak tahu mengajar, panggilkan guru, carikan guru ajar agar anak bini kita dapat belajar berdoain juga, supaya semayangnya betul, mandi wajibnya betul, tayamumnya betul, tutup auratnya betul, akidahnya betul, Qurannya betul, hatinya bersih. Dah buat ke belum? Kalau belum, cepat-cepat ataupun ajak bini kita datang mengaji sekali. Tu cara dia. Kalau tak, habislah kita besok, tak boleh nak jawab. Lepas tu besok bini kalau kena tanya, suami suruh ngaji, ngaji ke tidak? Suami ajak mengaji, mau tidak? Lari ke tidak? Lawan ke tidak? Kena tanya, tak boleh lari. Sebab tu kita suami jalankan tanggungjawab. Bini kita tak nak ikut, besok dia jawab dengan Tuhan. Kita dah ajak dia mengaji, ataupun kita suruh dia mengaji. Saya nak ajar awak, saya tak pandai. Saya ni cukup-cukup makan ni. Saya tak pandai nak jawab. Awak kena pergi mengaji. Sekian malam ni masjid ni surau ni ada ngajar tauhid, fiqh, tauhid, tasawuf. Ni kunci kereta awak. Kereta saya dah belikan. Awak ada lesen kereta, awak saya dah belikan. Ni pergi belajar wajib. Dia tak nak ikut, dia derhaka. Dia isteri derhaka. Besok kalau dia tanya, Allah tanya kita, kita lepas dah. Sebab kita dah cuba usaha nak bagi dia kefahaman agama, dia yang tak mau. Tu dosa dia, kita tak tanggung. Sebab tu kita suami jalankan tanggungjawab.
Kalau kita tak jalankan, besok habislah kita. Dia minta hak dia pada kita besok, suami, habislah. Walaupun kita banyak semayang, banyak puasa, banyak qiyamul lail, banyak mengajar, besok hari kiamat kita kena humban dalam neraka juga. Sebab apa? Kebajikan kita habis diambil oleh anak bini kita besok. Berlaku tu besok. Dia suami yang taat kepada Allah, dia banyak amal ibadat, tapi dia biarkan bini dia. Dia biarkan bini dia tak tahu semayang, hati tak bersih, tak tahu sifat mazmumah mahmudah apa, penyakit hati macam mana nak ubat. Bini dia tak tahu. Dia tak pernah ajar bini dia pun. Yang nasihat-nasihat tu lain, tu nasihat sekali-sekala. Ni mengajar. Kena ajar dia. Kalau solat A to Z, mandi wajib A to Z. Bukan nasihat tu lain. Itu nak mengingatkan dia. Mengajar kan? Dia kenal Tuhan ke dia tak kenal Tuhan? Takut dalam hati nanti kan bini kita tu, anak-anak kita tu memiliki fahaman yang pelik-pelik. Esok kita kena jawab. Baik, cepat-cepat. Malam ni juga suruh dia pergi mengaji. Bukan malam ni lah, besok lah. Langkang dah tak ada kelas dah. Besok. Mulai besok awak kena pergi belajar. Ni kereta saya dah belikan ni, BMW, Mercedes, apa benda semua, terlarang macam-macam, 4x4, apa lagi. Awak pula ada lesen, pergi belajar. Saya tak dapat nak ajar awak sebab saya tak pandai. Saya tahu untuk diri saya, tapi nak ajar awak saya tak pandai. Jadi awak kena pergi belajar. Ataupun kita carikan guru mengajar mereka, ataupun suruh mereka pergi mengaji, ataupun bawa mereka datang mengaji sekali. Itu baru betul. Dia tak nak, dia derhaka kepada suami. Bila dia derhaka kepada suami, hakikatnya dia derhaka kepada Allah. Sebab apa? Allah suruh taatkan suami. Bila dia langgar perintah suami, makna dia langgar perintah Allah. Kiranya mayat ini daripada yang beriman. Kalaulah mayat tu di kalangan mayat yang beriman, orang yang di dalam hatinya memiliki akidah yang betul, lagi membuat amal yang soleh, makna bukan sekadar beriman saja. Sebab beriman ni semua orang beriman, boleh kata beriman lah. Tapi beramal soleh tu tadi, ada yang beriman tapi tak solat, beriman tapi tak puasa, beriman tapi minum arak, beriman tapi berzina, beriman tapi berjudi, beriman tapi derhaka ibu bapa, beriman tapi derhaka suami, beriman tapi tak jalankan tanggungjawab kepada anak bini. Beriman. Maksud ni beriman yang membuat amal yang soleh, amal yang betul, amalannya betul, soleh ni betul dan diterima oleh Allah. Kita ni malam ni kita punya pengajian ni, solat kita, pengajian kita ni, kalau niat kita salah, dia tak jadi amal soleh, dia jadi amal yang jahat. Sebab Allah tolak kerana tidak ada keikhlasan. Bukan maknanya mentang-mentang Quran soleh, belum lagi. Tengok dulu baca Quran ikhlas ke tidak. Kalau ikhlas, solehlah Allah terima. Sembahyangnya, mengajarnya ikhlas ke tidak. Kalau tak ikhlas, walaupun rupa zahirnya rupa amal akhirat, tapi tak jadi amal soleh kerana niatnya tadi beribadat tu kerana selain Allah tak terima. Dia tak jadi amal soleh, dia jadi amal taleh, amal yang jahat. Allah tak terima. Maksud amal soleh. Jadi kita belajar cara nak buat ibadat. Macam mana cara nak buat ibadat ni? Apa benda nak kena buat? Apa benda nak kena jauhkan? Hati macam mana? Akidah macam mana? Lepas dah buat tu nak simpan macam mana? Tu yang kena belajar tu, supaya kita tahu. Sebab amalan kita ni kadang-kadang dah buat, masa buat betul, tapi tak pandai simpan. Tak pandai simpan. Hari ni buat banyak-banyak, besok lusa habis dah. Tak sabar maknanya nak menyimpan. Contohnya kita suka menceritakan kebaikan kita pada orang lain supaya orang memuji kita, kagum dengan ibadat kita. Tu gagal, habis dah. Nama penyakit sum'ah ataupun nak riak contohnya. Jadi ilmu ni penting tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Ilmu agama ni penting sangat. Sebelum buat ibadat nak kena tahu, waktu buat ibadat pun nak kena faham, lepas buat ibadat nak kena faham apa pula nak kena jaga macam mana. Bukan boleh main ikut suka buat macam tu.
Sebab itulah Nabi kata menuntut ilmu tu fardu, wajib, mesti, bukan sunat, mesti, tak dapat tidak. Ni alam kubur kita nak lalui ni. Malam ni kita mati, besok kita jumpa dah alam kubur ni. Alam karang Allah cabut nyawa kita dalam tidur kan. Malam karang waktu kita tidur kan Allah cabut nyawa kita, malaikat maut datang, besok jumpa dah lagi benda-benda ni. Besok kena soal dah. Macam mana kita nak jawab kalau persiapan tak betul? Nak lari tak boleh. Tak ada siapa boleh tolong, tak ada siapa boleh menyelamatkan kita daripada malaikat maut tu. Jadi kena ingat mati banyak-banyak itu. Kena ingat mati banyak-banyak, kerana ingat mati itu boleh menarik kita kepada kebaikan. Ingat mati, jangan-jangan malam ni kita mati. Jangan-jangan malam ni last lah kita jumpa anak bini kita. Mana itu tu? Banyak je orang mati dalam tidur. Kiranya mayat ini daripada mereka yang beriman lagi membuat amal yang soleh. Amalnya betul, amalnya buat dengan ilmu, bukan ikut orang, bukan tiru-tiru orang. Dia buat dengan dia belajar, dia faham. Maka ditaufikkan Tuhan, makna Allah akan menolong dia. Mudah nak faham, Allah sendiri yang akan tolong si mayat tadi tu. Dapatlah ia mayat menjawab setiap soalan daripada malaikat munkar nakir tadi tu dengan sebaik-baik jawapan, dengan sebaik-baik jawapan bila Allah bagi taufik pada dia. Jadi sebab tu kita kena usaha jadi orang baik sisi Allah ni. Kita nak redha Allah, bila Allah redha kita, Allah akan tolong kita dunia akhirat. Kena usaha buat benda yang Allah redha. Kalau kita nak Allah redha ni makna suka. Supaya Allah suka dengan kita, supaya Allah seronok dengan kita, supaya Allah cinta kita, supaya Allah sayang kita. Kalau manusia atas dunia ni dia orang kaya, raja lah, kita cakap lah raja lah, paling kaya atas dunia ni kita kata dia raja, dia sayang sangat dengan kita, dia baik sangat dengan kita. Dah tentulah kita akan ditolong, dibantu dalam setiap hal. Tu raja. Sifat kasih sayang dia tak seperti Allah pun banyak dah kelebihan kita akan dapat. Kalau orang kaya raya, jutawan, bilioner yang murah hati, sangat baik dengan kita, senang hidup kita insya-Allah. Kita tak minta pun dia bagi. Kita tak minta tolong pun dia bagi. Selagi dia tanya apa, nak boleh aku bantu apa, aku nak tolong apa, tu kalau dia baik hati. Ini Tuhan, raja segala raja, bersifat dengan maha kaya. Kalau dia dah redha, dah kasih, dah sayang pada hamba dia, dah tentu senanglah hamba tu. Sebab tu orang nak cari redha Tuhan, dapat redha Tuhan tu selamatlah dia, senang dunia, senang akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Yang takutnya dapat kebencian Tuhan. Ini Tuhan tak tolong. Lawan bagi redha apa? Benci. Redha tu makna suka, seronok, cinta. Lawan dia benci, murka. Kita tak nak jadi hamba yang dimurkai Allah. Kita tak nak jadi hamba yang dilaknat oleh Allah. Kita nak jadi hamba yang diredha. Bila nak jadi hamba yang redha, kena buat benda-benda yang Allah redha. Kalau kita betul nak Allah redha, kena buat benda yang Allah redha. Matanya baik, telinganya baik, lidahnya baik, kaki tangannya baik, hatinya baik, beramal mengikut syarat rukun, akidahnya betul, hati bersih. Orang ni Allah redha. Allah redha, mudahlah urusan dunia, mudahlah urusan akhirat. Kalau Allah tak redha, Allah bagi dia kesenangan dunia je sekejap, mati je bertemulah dengan azab siksaan yang tak tertanggung tapi kena tanggung, tak tertanggung tapi kena tanggung kat mana-mana. Contohnya kita ni tak mampu nak angkat batu besar, tapi timpa juga.
Tak mampu nak angkat batu sebesar-besar 2-3 tan berat dia, tapi timpakan juga. Itulah azab besok, azab kubur tu. Tak mampu tapi tanggung. Macam mana agak-agak tak terakal di pikiran kita nak mensifatkan azab kubur tu macam mana pedihnya, sakitnya, kecuali yang dah rasa. Kecuali yang dah rasa je tahu. Na'udzubillah, kita tak nak rasa. Kita tak nak rasa. Tak sanggup nak rasa. Jadi kalau kita kata tak nak, kena larikan diri ya. Janganlah buat sebab-sebab yang menempahkan diri kita dengan azab. Jangan tempah. Apa maksud menempah? Buat dosa maksiat tu makna menempah lah tu. Daftar. Mata tengok benda haram, makna daftar nak kena azab. Telinga suka dengar benda haram, daftar nak kena azab. Lidah suka cakap benda haram, daftar nak kena azab. Tu hati sangka jahat dengan orang, tu daftar nak kena azab. Dengki, tu semua sebab-sebab dah tu yang menarik diri kita, yang menempah diri kita kepada azab. Kita ni zalim pada diri sendiri. Kita sendiri yang menempah azab Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku ni Allah, sesungguhnya aku kuntu adalah aku ni zalim pada diri sendiri. Dengan makna kita buat dosa, buat maksiat ni, maknanya kita sendiri yang menzalimi diri kita. Kita dengki dengan orang tu, kita zalim dengan diri. Kita mengumpat orang tu, sebenarnya kita menzalimi diri. Kita bersangka jahat dengan orang tu, makna kita menzalimi diri kita. Bukan menzalimi orang, tak, menzalimi diri kita sendiri. Kalau nak Allah redha, kenalah usaha, bermujahadah, sabar banyak-banyak buat benda yang Allah redha. InsyaAllah dapat redha. Kalau buat nak redha makhluk tak jadi. Jangan buat nak redha makhluk supaya makhluk redha dengan kita. Itu tak menyelamatkan kita dalam kubur besok. Satu dunia redha dengan kita, kita tak selamat dalam kubur. Yang kita naknya redha Allah, bukan redha manusia. Manusia tak redha dengan kita, tak apa, rasakan Allah redha. Maknanya buat benda betul. Niat tak menghalalkan cara. Niat kita meskipun baik, tapi kalau caranya menyalahi syariat, tak boleh. Kita nak tegur suami kita, betul tak niat tu? Suami kita ada buat salah silap, barangkali dia terlupa, terleka ke, dia salah. Kita pun nak tegur dia, betul tak? Soleh tak tu? Bagus tak niat dia? Baguslah nak menegur. Tapi kalau caranya menengking-nengking tu tu salah. Tu melanggar syariat. Nampak tak? Walaupun niatnya nak menegur suami, tapi duk bentak-bentak suami, duk cekak-cekak pinggang, duk tenggih. Dia nak baiki mak ayah dia, nasihat mak ayah dia. Contoh, barangkali mak ayah dia ada buat salah silap. Dia dah belajar, dah pandai. Mak bapak tak pandai. Mak bapak tak mengaji mana? Dia mengaji, jadi dia tahu halal haram. Maka dia nampaklah salah silap mak ayah dia. Dia nak tegur, betul dah nak tegur tu, niat baik dah. Tapi kalau caranya menengking-nengking, mengherdik-herdik, meninggi suara, beliak-beliak mata, jeling-jeling, itu haram. Tu maksud niat tak menghalalkan cara kena ikut syariat. Adab kena jaga walaupun niatnya baik. Sekiranya mayat itu kafir, jadi sebaik-baik jawapan orang yang beroleh nikmat, dapatlah menjawabnya. Orang yang soleh tadi, yang diberi taufik oleh Allah, Allah akan tolong dia. Jangan risau, Allah akan tolong dia. Wajib kena yakin Allah akan tolong. Bila Allah redha, Allah akan tolong. Allah akan tolong menjawab soalan-soalan malaikat dah. Allah akan permudahkan urusan dia. Allah akan permudahkan urusan dia. Dapatlah ia menjawabnya dengan sebaik-baik jawapan orang ini. Mana orang ini tadi? Orang soleh ataupun orang solehah? Orang yang soleh ataupun orang yang solehah ni? Orang solehah ni, dia menunaikan hak Allah, menunaikan hak anak Adam. Hak Allah pun ditunaikan semua, hak manusia pun ditunaikan semua. Bukan menunaikan hak Allah aja. Menunaikan hak Allah, sembahyang, puasa, tutup aurat, berpurdah, bernikah, tudung labuh, longgar-longgar dah.
Puasa dah, zakat dah, haji umrah, tapi menyakiti jiran dia. Tak jadi soleh tak jadi soleh. Nak jadi soleh-soleha ni kena tunaikan hak Allah dan hak anak Adam. Bukan semayang puasa aurat je kena jaga, kena jaga perhubungan dengan manusia. Jangan ngumpat orang, jangan sangka jahat dengan orang, jangan iri hati dengki dengan orang. Tu bukan soleh ni, solehah ni makna taat kepada Allah aja. Ni hak-hak sesama manusia ni, hak dengan suami, hak dengan anak, hak dengan bini, hak dengan mak ayah. Bukan sarung jubah, jarum sarung jubah, pakai serban, pakai niqab, pakai tudung labuh, apa benda semua automatik jadi solehah. Dah amalan tu amalan tu pun perlu betul. Jangan menganiaya binatang, sama kan? Jangan buat khianat dengan haiwan. Bukan senang nak dapat pangkat soleh-solehah ni. Nak cepat ubah nama pergi Jabatan Pendaftaran Negara, ubah nama jadi soleh, ubah nama jadi solehah, besok jadilah. Kalau nak cepat lah. Kalau tak sabar nak jadi soleh-solehah, pergi tukar Jabatan Pendaftaran, tukar nama. Soleh bin Polan, Polana solehah binti Polan. Boleh jadi cepat. Kalau tak dapat jadi soleh kan senang. Bukan pakai lebih kurang ikut syariat dah kira soleh. Kalau macam tu tak payahlah pakai macam tu. Bukan. Bukan maksudnya pakaian tu dituntut kan syariat kan. Kenalah pakai tutup aurat. Bukan nak menyalahkan pakaian tu. Sifat kita tu, akhlak kita tu, perbuatan amalan kita tu. Kalau nak jadi soleh, solehah bukan pakaian saja. Hati kena soleh juga. Hati kena solehah juga. Ni pakai baik dah, mengumpat tak berhenti-henti, berdengki tak berhenti-henti. Pakaian ikut syariat dah. Pakaian zahir ikut syariat dah. Pakaian hatinya tak ikut syariat lagi. Pakaian hatinya tidak berpakaian dengan pakaian yang baik lagi. Hatinya masih berpakaian yang kotor lagi. Dapatlah ia menjawab dengan sebaik-baik jawapan orang ini beroleh nikmat dan kesenangan di dalam kubur. Dapatlah dia nikmat. Bila selesai dia soal jawab tu, dia dapat menjawab dengan pertolongan Allah. Lepas daripada selesai soal jawab tu dia dapatlah nikmat. Dapatlah dia kesenangan, keselesaan, kebahagiaan, keseronokan. Lepas daripada tu, dan kesenangan dalam kubur hingga kiamat besok. Sementara nak tunggu kiamat yang sebenar-benar tu, katalah daripada sekarang kiamat besok, contohlah 10,000 tahun lagi, makna 10,000 tahun lah kita duduk dalam kubur tu. 10,000 tahun tu lah duduk dalam kesenangan nikmat. Nanti di hari kiamat besok tu kesenangan yang lebih dahsyat lagi tu, yang dekat syurga tu lain. Ini sementara. Kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang sementara. Nak mendapat kesenangan syurga tu, yakni dalam kubur tu dia dapat kesenangan dah. Jadi orang macam ni relax lah dia dalam kubur 15,000 tahun pun tak apa. Apa nak risau, dalam kubur pun senang dah. Macam pengantin malam pertama, seronok dia, bahagia ni. Tak menakutkan pun, duduk dalam tu seronok, dilayan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat kesenangan. Berapa ribu tahun? Ikutlah berapa ribu tahun pun duduk dalam alam barzah tu. Selagi tak kiamat, selagi itulah dia duduk bernikmat dalam kubur. Besok hari kiamat, selepas hisab dan sebagainya, itu dapat nikmat syurga pula yang jauh lebih dahsyat daripada itu lagi. Sebaliknya, yang gagal jawab tadi, na'udzubillah min zalik, sebaliknya yang gagal menjawab ni tadi, bayangkan kalau 10,000 tahun lagi baru berlaku kiamat, 10,000 tahun diazab oleh Allah dalam kubur. Sementara nak menunggu azab neraka yang sebenar-benar di hari kiamat besok. Na'udzubillah min zalik.
Tu alam kubur ni alam yang menakutkan, tuan-tuan. Waktu kita doa, dengar orang baca doa tu, minta Allah jadikan kubur sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur tu lubang-lubang neraka, jangan. Jadi jangan kita doa je, kena buatlah, buat amal soleh, buat sebab. Kena usaha ikhtiar, buat sebab, insya-Allah. Jangan semata-mata minta Allah bagi jadikan kubur kita taman-taman syurga, tapi kita tak beramal ke arah itu. Kita buat sebaliknya. Tapi doa minta husnul khatimah, doa minta kubur jadi raudhatun min riyadil jinan, taman-taman syurga, tapi kita tak beribadat, kita tak buat seperti yang Allah suruh, kita tak didik hati kita seperti hati yang Allah perintahkan. Itu nanti tak dapat. Itu yang Imam Ghazali kata, nanti jadi angan-angan sahaja. Jadi angan-angan nak dapat kesenangan akhirat, angan-angan nak dapat kesenangan dalam kubur. Semua tu jadi khayalan, semua tu jadi angan-angan. Sebab apa? Waktu hidup tidak beramal soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Ghazali, ada di kalangan kita nanti manusia ni atas dunia dah dengar cerita tentang kehebatan, kesedapan, kebahagiaan, kesenangan alam barzah, kebahagiaan, kesenangan syurga, tapi bila dia mati dia tak dapat semua tu. Maka semua tu jadilah khayalan bagi dia. Jadi khayalan, jadi angan-angan kosong. Kerana apa? Amalannya menyalahi, amalannya tak kena, amalannya tak betul. Minta Allah masukkan syurga, husnul khatimah, tapi kita sendiri yang buat benda-benda yang dibenci oleh Allah. Tak boleh. Kena buat apa yang Allah suruh. Usaha tinggalkan apa yang Allah larang. Terjatuh dalam maksiat, cepat minta ampun dengan Allah. Allah ampunkan. Nak kata tak buat dosa, bohong. Mustahil pada adatnya kita manusia yang bukan Nabi Rasul. Pasti ada dosa maksiat. Minta ampun dengan Allah. Kalau dosa dengan orang, minta ampun, minta maaf dengan orang. Tak pelik Dah memang kita manusia memang jenis dosa, memang jenis berdosa. Memang ciptaan Allah Ta'ala yang nama manusia ni memang akan buat dosa, tak banyak sikit mesti. Dosa zahir, dosa batin mesti. Kalau orang pelik, dia kata kau ni pelik buat maksiat ni, dia tak waras lah tu. Kau ni pelik buat maksiat ni, dia tak waras lah tu. Dia kalau waras, dia tahu dah memang manusia ni akan jatuh dalam dosa. Yang peliknya buat dosa tak nak minta ampun. Itu yang pelik ni. Kalau buat dosa, itu maklum dah manusia mana-mana, laki-laki, perempuan, tua, muda, mengaji, tidak, semua ada dosa. Jadi tak pelik kalau yang nama manusia jatuh dalam dosa, tu tak pelik. Yang menjadi kepelikan, Allah nak bagi keampunan dengan taubat, kita tak nak minta ampun, itu pelik. Dah buat dosa tak nak minta ampun, itu pelik. Itu sangat-sangat pelik. Tapi kalau buat dosa tak pelik. Semua orang buat dosa. Yang peliknya dah buat dosa tak nak taubat, itu pelik. Itu ajib. Ajib, menghairankan. Sekiranya mayat itu kafir, maksudnya kafir sama ada kafir asli ataupun kafir dengan sebab dia murtad, ataupun munafik ni kafir sembunyi, dalam diam-diam dia kafir rupanya. Ingat orang Islam rupanya kafir. Tengok hari-hari semayang, hari-hari puasa sampai mati, dia semayang sampai dia mati, dia puasa sampai dia mati. Semayang hari-hari, puasa time puasa, waktu pergi haji dia pergi haji. Mati-matilah orang hidup ni ingatkan dia muslim mukmin, rupanya kafir rupanya. Ada tak golongan macam tu? Ada. Inilah namanya ni munafik ni. Zahirnya taat kepada Allah, hatinya ragu-ragu dengan Tuhan. Hatinya tak yakin dengan Allah, hatinya tak yakin sepenuhnya dengan Quran, hatinya tak yakin sepenuhnya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zahirnya beribadat. Zahirnya sembahyang, puasa, tutup aurat, baca Quran,
Na'udzubillah. Ini munafik. Kafir yang sembunyi. Allah aja yang tahu siapa orang-orang macam ni. Kita tak tahu. Kita wajib bersangka baik. Tengok orang tu bersyahadah, sembahyang, puasa, orang Islam tu, Muslim tu. Kafir tak kafir itu urusan dia dengan Allah. Allah tahu hati dia beriman ataupun hatinya meragui Allah. Tu dia tak boleh lari. Maka tidaklah ia orang kafir, munafik, ataupun tadi itu kafir asli, kafir murtad, munafik tadi, tidaklah ia mendapat jawab. Dia tak boleh jawab. Sebab apa? Tidak diberi taufik oleh Allah. Walaupun sekarang ni dia menghafal jawapan, hari-hari buat wirid lepas sembahyang, Allah Tuhan aku, Muhammad Nabi aku, orang Islam saudara aku, Quran ikutan aku, dia hafal buat wirid lepas sembahyang. Taknya boleh jawab. Tak boleh jawab. Orang ini, orang kafir asli, kafir murtad, kafir munafik tadi, kena azab dalam kubur hingga kiamat, sampai kiamat besok. Yang kiamat tu pula azab lain pula, yang jauh lagi berlipat kali ganda dahsyatnya lagi. Bayangkan tuan-tuan perempuan, 1000 tahun nak duduk dalam azab kubur tu. Yang nama azab ni jangan kata sehari, saat 2-3 saat pun tak tahan nak kita. Yang nama azab ni, yang nama sakit ni, jangan kata seminit, 2-3 second pun tak tahan dah. Ambil pipi kita ni, letakkan cerik panas tu juga tengok. Mulut kita yang suka mengumpat ni, letonyokan dekat cerik tu. Kita tengok boleh tahan berapa second. Tengah gosok-gosok ayan-ayan baju tu, tonyokan kat muka kita, tengok berapa second boleh tahan. Yang nama azab itu dunia. Tak ada kebilangan pun dengan azab neraka tu. Tapi sebab itu hikmah Allah menjadikan kesakitan, kecelakaan atas dunia ni supaya kita fikir, ya Allah, kalau dah macam ni panah aku tak tahan. Kalau macam ni punya panah pun 2-3 saat aku tak tahan, macam mana azab neraka kau besok, ya Allah. Kalau air tu, air sedang masak tu, mendidih tu, kalau kita punya cerit menjerit tu, buka tu togok terus tengok berapa saat boleh tahan. Supaya kita fikir macam mana mulut ni besok nak tadah air tembaga panas, air besi panas dalam neraka besok macam mana. Jadi Allah jadikan azab-azab atas dunia ni supaya kita fikir, renung, sanggup ke tidak agak-agaknya. Sebab tu jaga mulut kita contohnya. Sebab kita takkan sanggup. Yang nama sakit ni 2-3 saat pun tak tahan. Bayangkan beribu tahun, tak ada siapa boleh tolong kita. Tak ada siapa boleh tolong kita melainkan Allah. Kita kena bertaubat, kena beramal soleh, kena usaha baiki hati kita. Biar orang nak buat kita macam-macam, jangan kita buat macam-macam dengan orang. Biarkan, serahkan urusan ni pada Allah. Serahkan urusan ni pada Allah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Paling tidak kita maafkan, doakan yang baik-baik, sudah. Allah sayang orang yang macam tu, orang yang akan dapat redha Allah. Lagi mudah orang yang macam ni dapat redha Allah. Bila kejahatan orang buat atas dia, diampunkan, didoakan yang baik. Sebab golongan yang macam ni payah nak dapat atas dunia. Limited edition. Tak ramai yang macam tu. Bila orang buat jahat, dimaafkan, didoakan yang baik untuk orang yang buat jahat atas dia. Oh, ni limited edition. Orang ni lah yang akan cepat mendapat redha Allah. Kalau nak, kena buatlah macam tu. InsyaAllah. Tak mustahil kalau diberi taufik oleh Allah. Kita kena minta sungguh-sungguh Allah bagi taufik. Kita nak buat amal ni perlukan taufik, pertolongan Allah. Kalau Allah tolong seberat apa pun akan jadi ringan. Tapi kalau Allah tak tolong, seringan apa pun akan jadi berat. Sebab tu doa minta sana. Ada tok guru ajar dalam solat, nanti setiap kali sujud yang terakhir, baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Sujud yang terakhir, niat berdoa, niat doa 7 kali, ihdinas siratal mustaqim. Sambil itu kita faham maksud apa? Minta ya Allah bimbing zahir dan batin aku ke jalan yang lurus. Makna bimbing zahir aku ni supaya taat, batin aku pun taat.
Ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Sujud yang terakhir. Dalam hati pun boleh. Kalau nak baca di lidah, baca dengan bahasa Arab lah, jangan bahasa Melayu, nanti batal solat. Sujud yang terakhir itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Niatkan doa. Nak buat tak nak tak apa, tak ada masalah. Cuma kita nak kongsi dia kelebihan. Itu mana amalan orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan berkat sujud ni tempat doa yang mustajab. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbatil lana fi dina ma ahli qudri anza wa dzakara sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim.